Kemunculan kerajaan Islam yang bermula dengan kerajaan Islam di Madinah telah memberi kesan yang amat mendalam kepada perkembangan tamadun dunia secara keseluruhannya. Bermula dari zaman Khulafa Ar-Rashidin hinggalah ke zaman Turki Uthmaniyah, kerajaan Islam ini telah mampu menguasai segala bidang kehidupan seperti ekonomi, perdagangan, politik dan sosial. Pada tahun 661 Masehi, setelah Khalifah Ali bin Abu Talib meninggal dunia, maka berakhirlah kaedah pelantikan pemerintah kerajaan Islam mengikut sistem syura. Kaedah pelantikan diganti dengan sistem warisan. Berdasarkan sistem warisan, jawatan pemerintah kerajaan Islam diwarisi secara turun-temurun. Bani Umayyah ini diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Pemerintahan Bani Umayyah tahap pertama bermula dari tahun 661 Masehi hingga tahun 750 Masehi dan berpusat di Damsyik. Yang pertama ialah sistem khalifah, iaitu dia meneruskan agenda yang sedia ada semasa Khulafa Ar-Rashidin. Keduanya ialah sistem wazarah, iaitu pelantikan wazir untuk mengetuai sistem pentadbiran negara di bahagian kerajaan pusat. Gubernur pula mengetuai pentadbiran wilayah. Yang ketiga ialah urus setia. Sistem urus setia. Dalam sistem urus setia ini telah dijelaskan satu persatu tugas, peranan dan tanggungjawab setiap jabatan. Melalui sistem ini, beberapa orang pegawai utama dilantik bagi mengumpulkan rekod, menguruskan surat menyurat, cukai, bahagian ketenteraan, bahagian polis dan bahagian kehakiman. Yang ketiga juga penting ialah hijabah. Hijabah. Sistem hijabah ni maksudnya sesiapa sahaja orang yang ingin berjumpa dengan khalifah mesti jumpa orang tertentu dahulu, orang-orang tertentu dulu. Seorang pegawai ditugaskan memeriksa orang yang mahu menemui khalifah, mengawal keselamatan khalifah dan sebagai pemegang amanah. Bani Umayyah tahap pertama ni yang lebih pentingnya ialah dari segi ketenteraan. Dalam bidang pemerintahan, beliau telah memperkemaskan sistem ketenteraan dengan menubuhkan angkatan tentera darat dan tentera laut. Ketenteraan itu sangat penting untuk menjamin keselamatan dan juga kedaulatan sesebuah negara. Dalam bidang sosial dan ilmu pengetahuan, Khalifah Muawiyah telah menjadikan kota Basrah sebagai pusat penyebaran ilmu. Waktu ini lahirlah tokoh-tokoh yang terkemuka seperti Khalil Ahmad, pakar bahasa, Sibawaihi, ahli nahwu Arab dan beberapa orang sastrawan. Di antaranya Al-Farazdak, Jarir, Umar ibnu Abi Rabi'ah dan Jamil Al-Uzri. Bahasa Arab telah menjadi bahasa resmi negara. Semasa pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, kemajuan dalam beberapa aspek amat menonjol. Beliau telah berjaya melahirkan beberapa orang tokoh terkenal dalam pelbagai bidang. Urwah bin Al-Zubair dan Ibnu Zihad Al-Zuhri dalam bidang hadis, Ibnu Jarih dalam bidang tafsir Al-Quran dan Hasan Al-Basri serta Wasil Ibnu Atta dalam bidang usuluddin. Sumbangan Bani Umayyah yang pertama dari segi kesihatan, pembinaan hospital. Hospital penyakit kusta pula dibina semasa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Terjemahan pelbagai ilmu sains dan perubatan telah dilakukan dan lahirlah buku kajian umum profesion kedoktoran. Dan yang paling penting juga dalam sumbangan Bani Umayyah tahap pertama ini ialah dari segi Baitul Mal. Keruntuhan Bani Umayyah tahap pertama adalah akibat serangan daripada gerakan Abbasiyah. Hampir keseluruhan keturunan Bani Umayyah telah dibunuh. Abdul Rahman berjaya melarikan diri daripada tahanan di Fustat menuju ke Palestin, Afrika Utara dan Maghribi. Kemudian mendirikan kerajaan Bani Umayyah tahap kedua yang diasaskan oleh Abdul Rahman Al-Dakhil.
di Spanyol pada tahun 756 Masehi. Pusat pentadbiran di Cordova dengan Andalusia menjadi ibu kotanya. Pada peringkat akhir pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, berlakunya penentangan dari dalam dan luar akibat tidak berpuas hati dan akibat dasar diskriminasi. Golongan Mawali telah menyokong gerakan Abbasiyah menentang pemerintahan Bani Umayyah. Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah ni, dia bermula mengambil nama sempena Al-Abbas. Betul tak? Iaitu sempena nama keluarga Nabi lah. Ahlul Bait, ya. Keluarga Nabi. Now, dalam tajuk ini sangat penting ialah sumbangan dia. Okay? Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah sangat penting, terutamanya dari segi pendidikan. Right. Yang pertama sekali, apa sumbangan dia yang paling penting? Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750 Masehi selepas Revolusi Abbasiyah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umayyah. Gerakan penentangan secara sulit dimulakan oleh Ali bin Abdullah terhadap Bani Umayyah, pimpinan Khalifah Umar Abdul Aziz yang berpusat di Khurasan, Kufah dan Humaimah. Kota Baghdad ini terkenal sebagai pusat ilmu dan sebagai pusat intelektual. Dan pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, beliau telah membina Baitul Hikmah. Baitul Hikmah menjadi sebagai pusat penterjemahan. Okey, banyak buku daripada bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan digunakan oleh orang-orang Islam pada waktu itu. Tradisi keilmuan telah berjaya melahirkan ulama seperti Imam Malik, Ibnu Ishaq, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam penterjemahan yang dilakukan oleh mereka, penterjemahan buku daripada bahasa asing itu lebih baik daripada buku yang original dan telah membangkitkan Renaissance di Eropah pada waktu itu. Hasil daripada perkembangan keilmuan Islam ini. Pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah berakhir pada tahun 1258 apabila Baghdad diserang oleh orang Mongol. Ketika itu, kelemahan pemerintahan menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan kecil di barat Anatolia atau Turki. Kerajaan Uthmaniyah diasaskan oleh Uthman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah yang berasal dari suku Koyi. Kejayaan Uthman mengalahkan tentera Byzantine menjadikan beliau seorang tokoh yang digeruni. Semua pahlawan bernaung di bawahnya. Bandar Bursa telah dijadikan sebagai ibu negeri. Kerajaan Turki Uthmaniyah berjaya menguasai wilayah Marmara, Pantai Aegean, Ankara dan Gallipoli semasa pemerintahan Orhan I dari tahun 1336 hingga 1354. Pada tahun 1453, dasar perluasan wilayah semasa pemerintahan Mehmed II telah berjaya menawan Istanbul, iaitu ibu negeri Rom Timur. Istanbul telah menjadi pusat pentadbiran dunia Islam dan menjadi pelindung kepada umat Islam seluruh dunia. Pemerintahan Sulaiman I telah memperkenalkan sistem perundangan yang mempertahankan dan membela nyawa, harta dan kehormatan setiap individu tanpa mengenal bangsa dan agama. Jawatan Kadi dan Mufti dijadikan sebahagian daripada organisasi pentadbiran agama Islam. Kerajaan Uthmaniyah memberi sumbangan besar di sektor ekonomi apabila berjaya menjadikan kedudukan geografi Istanbul sebagai jambatan perdagangan timur dan barat. Sumbangan besar golongan intelektual kerajaan Uthmaniyah ialah penulisan ensiklopedia, manakala perkembangan seni bena yang amat terkenal hingga ke hari ini ialah seni bena masjid.
Sistem pendidikannya yang paling berpengaruh ialah sistem madrasah. Kesan pertembungan tamadun Islam dan dunia lain dapat dilihat bagaimana tamadun Islam telah membina suatu peradaban manusia. Dari segi politik, contohnya peluasan kawasan itu sebenarnya telah membawa kepada tersebarnya agama Islam. Kawasan penguasaan pemerintahan Islam telah berjaya menjadikan wilayah taklukannya sebagai sebuah wilayah pemerintahan Islam yang berasaskan akidah dan syariah. Wujudnya urbanisasi. Ya, urbanisasi maksudnya pembandaran ataupun pembaharuan infrastruktur setempat yang ada di kawasan yang telah dikuasai oleh kerajaan Islam pada waktu itu. Melalui peluasan wilayah oleh kerajaan Islam, maka kekuatan ekonomi dapat dikuasai. Pemerintahan kerajaan Islam berjaya memastikan keselamatan laluan perdagangan Islam. Pedagang Islam bukan saja menguasai perdagangan Laut Merah, tetapi juga di Laut Mediterranean, Teluk Parsi, Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan. Dan ini menunjukkan secara tidak langsung, menunjukkan bahawa orang-orang Islam yang menguasai kawasan itu. Pertembungan tamadun ini telah menyebabkan berlakunya perkembangan pengaruh intelektual dan kebudayaan. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang kesenian dapat dilihat pada keindahan Masjid Sultan Ahmad atau Masjid Biru di Istanbul, Masjid Cordova di Spanyol dan Masjid Alhambra di Granada. Semasa zaman Umayyah di Spanyol pun telah terbukti bahawa ada orang bukan Islam yang cuba mengikut cara hidup orang Islam. Tata susila kehidupan harian orang Islam telah mempengaruhi kehidupan harian orang Eropah. Golongan ini dikenali sebagai golongan Mudejar. Zaman kegemilangan keilmuan Islam telah melahirkan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Zakaria Ar-Razi dalam ilmu perubatan, Al-Zahrawi terkenal kerana kajian perubatan dan farmasi, Al-Khwarazmi, Al-Batani, Abu Ishaq, Al-Biruji dan Al-Bitruni terkenal dalam bidang matematik dan astronomi, Al-Farabi, Al-Miskawi dan Al-Mawardi terkenal kerana penghasilan undang-undang dan pemikiran politik. Ibn Sina, Al-Kindi, Fakhr al-Din, Al-Razi, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Rushd dan Imam Ghazali terkenal dalam bidang ilmu mantik dan falsafah. Omar Khayyam, Jalal ad-Din Rumi dan Rabi'ah Al-Adawiyah telah memberi sumbangan terhadap kesusasteraan. Sesungguhnya, sumbangan ilmuwan Islam kepada Eropah berjaya mengeluarkan Eropah daripada zaman gelap. Apakah sumbangan keilmuan Bani Abbasiyah yang boleh kita aplikasikan dalam dunia Islam hari ini? Mungkin. Okay? Aplikasi. Itu sangat penting tu dalam soalan, sama ada soalan kebat untuk kertas 3 ataupun untuk soalan esei kertas 2. Right?